Hai and Assalamualaikum semua. Saya Nur Farha binti Ahmad Kasim, nombor metrik A171090. Saya telah diberikan tugasan dari kelas SKPM 2103 Pengurusan Kesihatan dan Persekitaran untuk melakukan sebuah video yang bertajuk Masalah Musculoskeletal Disorders (MSD) dalam kalangan pekerja, iaitu sebagai peranan majikan dan pekerja. Okey, jom kita kenali apa itu Musculoskeletal Disorder (MSD) ini. Ia merupakan sebuah penyakit dan kecederaan gangguan otot rangka yang menjejaskan satu atau lebih bahagian sistem musculoskeletal. Kawasan yang mengalami kerosakan adalah pada otot, saraf, tendon, ligamen, persendian, cartilago dan discus invertebralis. Kerosakan pada otot berupaya memberikan ketegangan otot, inflamasi dan degenerasi. Kerosakan pada tulang berupaya patah, terseliuh dan mikrofraktur. Simptom yang dapat dilihat adalah ketidakselesaan pada pesakit, tidak sedarkan diri, kaku, berpeluh dan mengalami kekejangan. Agak-agak lah kan, macam mana cara-cara MSD ni boleh berlaku? Agak-agak macam mana? Ni yang nak share ni. Yang pertama, kita dapat tengok bahawa seseorang pekerja tersebut cepat terasa penat dan letih berterusan yang disebabkan oleh tempoh bekerja yang terlalu lama tanpa menghiraukan masalah diri. Yang kedua, pekerja itu berasa sakit yang datang secara tiba-tiba disebabkan aktiviti yang kuat atau berat atau pergerakan yang bukan pada kebiasaan diri sendiri. Yelah, kadang-kadang ni setengah manusia dia suka angkat berat tu melebihi height dia. Contoh macam dia boleh angkat 50 kg je, tapi tiba-tiba hari tu dia nak cepat habis kerja tu, dia pergi angkat sampai 70 kg. Memang boleh berlaku lah MSD ni kan, sebab dia tak ambil berat pasal badan dia sendiri, diri dia sendiri. Okey, slide yang seterusnya pula, kita boleh share tentang tanda-tanda umum MSDS ni. Macam mana kita boleh dapat lah MSDS ni kan. Okey, yang pertama, kita kurang kekuatan untuk mencengkam. Yelah, contoh macam kita nak pegang tukul kan, so kita kurang cengkaman ketika memegang tukul tersebut. Kurang bulat daripada pergerakan. Maksudnya, bila kita bergerak tu, kita rasa macam kurang daripada sebelumnya. Contoh sebelum ni kita selalu bergerak sebanyak 100 langkah, tapi hari tu tiba kita menurun sikit dalam 70 langkah je bulat pergerakan. Selepas tu, yang ketiga, kehilangan fungsi otot. Yang keempat, tidak dapat melakukan tugas-tugas harian. Contohnya tugas-tugas harian, mandi, makan, semua tu tak dapat nak lakukan. Benda yang biasa, benda basic tugas harian macam tu. Okay, next slide. Kita pergi kepada risiko faktor yang membawa kepada MSDS ni. Ada 4 yang saya dapat. Yang pertama, pengulangan gerakan repetitive motion. Yang kedua, daya kuat forceful exertions. Yang ketiga, posture janggal awkward posture. Yang keempat, hubungan tekanan contact stress. Kita pergi dulu kepada pengulangan gerakan. Repetitive motion ni, dia maksud dia pengulangan kerja yang sama setiap beberapa saat selama 2 jam atau lebih. Kita boleh lihat melalui contoh ni, iaitu menaik di papan kekunci. Papan kekunci ni laptop lah. Laptop ni ada keyboard kan, itulah papan kekunci. Faktor yang menyumbang kepada repetitive motion ni, dia tempoh dan kelajuan pergerakan tu berulang. Yang kedua, bilangan otot yang terlibat. Yang ketiga, kekerasan yang diperlukan semasa menaik tu. Ada orang setengah tu dia tarik tu ganas, sampai tekan-tekan sampai tercabut keyboard tu. Yang tu boleh membawa kepada repetitive motion lah. Yang kedua, daya kuat forceful exertion ni. Kita boleh tengok melalui macam mana orang tu angkat barang tu, tarik barang tu. Lepas tu dia boleh, daya kuat ni dia boleh menyebabkan keradangan tendon, saraf, sendi. Sebab kita macam mengangkat secara paksa. Lebih-lebih lagi yang objek tu terlalu berat. Kita tengok pada faktor penyumbang daya kuat ni pula. Yang pertama, jenis cengkaman. Jenis cengkaman ni pun boleh membawa kepada apa itu forceful exertions. Yang kedua, jenis dan tempoh tugas. Berapa lama tugas mengangkat tu diperlukan. Kalau lebih,
Tak boleh lah, sebab dia akan menyebabkan kita mengalami MSDS. Berat objek ni pun menjadi salah satu faktor daya kuat. Yang keempat, posture badan. Okey, yang ketiga kita pergi kepada posture janggal, awkward posture. Maksud dia awkward posture ni ialah berulang kali menaikkan atau bekerja menahan beban di atas bahu, atau bekerja dengan badan belakang, leher ataupun gelangan tangan bengkok lebih daripada 2 jam sehari. Perkara ni boleh menyebabkan tekanan pada otot dan tendon. Contoh dia, menyapu atau mengangkat barang. Faktor kepada penyumbang menyapu atau mengangkat barang ni, iaitu memaksa badan mengekalkan beban di badan secara statik. Yang kedua, mengangkat sambil memutar, mencapai atau menghidupkan. Tak boleh lah, kita sepatutnya kena buat kerja tu satu-satu, jangan sekaligus. Kalau boleh elakkan sekaligus, kita kena buat satu-satu. Contohnya menyapu, kita sapu dulu. Tunduk tu jangan melebihi had, just tunduk biasa je. Yang keempat, hubungan tekanan, contact stress. Kita boleh tengok bahawa contact stress ni ialah menekan atau meraih objek keras, memberi tekanan kepada saraf, tendon dan saluran darah. Faktor kepada penyumbang ni, pengulangan, tempoh berapa lama tekanan ni berhubungan. Ketiga, kekuatan cengkaman diperlukan. Okey, ada orang tanya apa peranan majikannya. Mas ni nak share. Yang pertama-tamanya, majikan ni dia boleh melakukan penilaian pekerjaan terhadap pekerja. Yang kedua, majikan juga boleh memperbaiki sistem pelaporan dan tindak balas MSDS. Maksudnya, jika terdapat sebarang kerosakan, majikanlah yang akan uruskan. Majikan yang akan call orang perbaiki sistem pelaporan tu. Seterusnya, majikan juga berhak melantik penyelaras supaya dapat melakukan pemantauan berterusan ke atas pekerja. Yang keempat, majikan juga perlu memberi latihan dan pendedahan kepada pekerja berkenaan dengan masalah MSDS ni sebelum masuk bekerja. Yang terakhir, majikan juga menggalakkan penyertaan pekerja dalam melakukan laporan MSDS ni jika ada ataupun jika berlaku pada masa tertentu. Kalau dah ada peranan majikan, mesti akan ada peranan pekerja kan? Mes ni nak share lagi. Yang pertama, pekerja ni perlu rajinkan diri untuk mengubah posisi, iaitu ambillah masa untuk beberapa minit melakukan senaman regangan. Kenalah regang-regangkan otot tu, jangan terlalu fokus pada satu benda je. Regangkan. Okey, yang kedua, kekalkan kedudukan semula jadi ketika sedang bekerja. Yang ketiga, kurangkan atau hapuskan faktor risiko MSDS tu. Kalau tak boleh hapus, kurangkan. Contohnya guna safety boot, guna sarung tangan, guna topi, guna benda tu. Yang keempat, gunakan alat bantuan ketika pengendalian bahan. Contoh mudah, kita angkat barang. Kita kalau nak kurangkan, kita jangan angkat barang macam tu je. Kita carilah troli untuk angkat barang. So ini boleh mengurangkan atau menghapuskan sedikit MSDS tu, risiko MSDS tu. Yang kelima, laporkan gejala MSDS jika didapati kepada penyelaras. Laporkan, jangan diam, laporkan. Yang keenam, mencari bantuan perubatan jika perlu. Ini untuk mereka yang telah mengalami kesakitan, telah mengalami risiko MSDS ni. Cari bantuan awal. Lepas tu, pencegahan awal mampu merawat atau menghalang kecederaan kekal daripada berlaku. Ini betul. Kita kena rawat dululah sebelum kita lebih teruk kan. Rawat dulu. So kita kena sedar, kita kena lapor, kita kena cari bantuan perubatan. Itu kita punya peranan sebagai seorang pekerja. Kita beralih kepada kaedah kawalan. Ada 4 step atau 4 cara yang boleh saya share.
Yang pertama, pasang kawalan kejuruteraan dan menyusun atur semula stesen kerja dan alat yang betul. Yang kedua, berlatih mengawal pengendalian pekerjaan, termasuk melaksanakan tugas dalam postur semula jadi yang betul. Kawalan dari pentadbiran dalam urusan penjadualan semula pekerja untuk mengurangkan keterapan atau tempoh pendedahan pada MSTS ini pun perlu untuk menjadi sebagai sebuah kaedah kawalan. Yang terakhir, sediakan peralatan pelindung diri PPE untuk melindungi pekerja dari sebarang permasalahan MSTS. Memang semua pekerja sepatutnya perlulah pakai PPE ni untuk mengurangkan risiko, mengelakkan risiko yang lebih teruk lah. Yang lebih teruk untuk MSTS ni. Alamak, dah habis rupanya. Okay, terima kasih yang menonton. Terima kasih sangat. Jika terdapat sebarang persoalan, boleh hubungi saya melalui maklumat seperti yang tertera di bawah. Okay. Jadi semoga video ini boleh membawa manfaat. Stay safe, stay healthy, jaga diri semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.